49 kes baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan hari ini di negara Brunei Darussalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes di negara ini meningkat kepada 543 kes. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, berkata demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menteri Kesihatan juga menyatakan 3 kluster baharu turut dikesan iaitu kluster Dragon Boat, kluster 499 dan kluster Champion 7. Menyertai sidang media tersebut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Terdapat tambahan kes baru pada kluster-kluster aktif yang sedia ada. 21 kes bagi kluster Chonghua KB, 4 kes bagi kluster ABCI, 3 kes bagi kluster Immigration, 2 kes bagi kluster Sempurna Enak dan 2 kes lagi bagi kluster Total. Terdapat 3 kluster baru yang telah dikesan seperti berikut. 6 kes baru pada hari ini telah dikaitkan dengan kes 441 dan 450 yang dilaporkan kemarin. Kluster ini sekarang dikenali dengan kluster Dragon Boat. 1 kluster baru sebanyak 3 kes telah dikenal pasti. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster 499. Itu merujuk kepada salah satu kes di dalam kluster tersebut. Satu lagi kluster baru sebanyak 3 kes telah juga dikenal pasti yang melibatkan pekerja-pekerja di pelantar minyak Champion 7. Kluster ini dikenali sebagai kluster Champion 7. Kesemua kes yang dilaporkan pada hari ini adalah kes jangkitan tempatan. Itu termasuk 5 kes yang masih belum diketahui sumber jangkitannya. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Sementara itu, 3 kes telah disahkan sembuh di Pusat Pengasingan Kebangsaan, membawa kepada jumlah kes yang sembuh sebanyak 322 kes. Ini bermakna terdapat 218 kes aktif telah direkodkan di negara Brunei Darussalam. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 2 kes berada dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan alat pernafasan, manakala 2 lagi kes adalah di bawah pemantauan rapi di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 2,210 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 164,809 ujian. Menteri Kesihatan juga mengalu-alukan penyertaan pekerja kesihatan yang pada masa ini bekerja di klinik-klinik swasta atau yang sudah bersara dan mempunyai keupayaan yang berhasrat untuk menjadi sukarelawan kesihatan. Bagi individu yang berminat, bolehlah menghubungi 745-5109. Sementara itu, orang ramai yang ingin membuat sebarang sumbangan bolehlah berhubung terus dengan Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan atau MOH Emergency Operation Center di talian 7295-712 semasa waktu bekerja. Selain itu, Kementerian Kesihatan juga memerlukan bantuan orang ramai, khususnya penderma-penderma darah untuk tampil menderma darah bagi menampung keperluan di hospital-hospital kerajaan. Sesiapa yang hadir untuk menderma darah adalah dinasihatkan untuk memakai sungkup muka, mengamalkan kebersihan diri dan melakukan langkah-langkah penjarakan fizikal pada setiap masa. Pada ketika negara sedang berdepan dengan situasi wabak yang semakin meningkatkan, Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai untuk sentiasa menjaga kebersihan diri dan kerap mencuci tangan, memakai sungkup muka pada setiap masa, khususnya apabila berada di dalam bangunan atau semasa berada dalam keadaan sesak di dalam atau luar bangunan.
mendapatkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19 mengikut jadual tempahan masing-masing. Dalam masa yang sama, Kementerian Kesihatan sedang berusaha untuk menambah slot dan tempat vaksinasi dalam masa yang terdekat ini untuk membolehkan lebih ramai rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam mendapatkan suntikan dengan selamat. Berjumpa dengan doktor dan melakukan ujian swab SARS-CoV-2 jika mempunyai tanda-tanda jangkitan. Dan janganlah keluar rumah termasuk untuk hadir mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 jika anda telah menerima arahan kuarantin atau pengasingan diri. Sesiapa yang mempunyai kod BruHealth berwarna merah dan ungu tidak dibenarkan keluar rumah sama sekali, kecuali untuk mendapatkan rawatan perubatan. Ini adalah menyalahi Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Selain itu, janganlah benarkan orang lain masuk ke rumah anda jika anda dalam kuarantin atau pengasingan diri. Dan janganlah keluar rumah jika tidak perlu. Teranah di rumah dan lakukan kaedah work from home bagi membantu kerajaan mengurangkan penularan wabak COVID-19 di negara ini. Lakukan penjarakan fizikal jika terpaksa keluar rumah. Langkah-langkah interim untuk mendukung beberapa sektor swasta tertentu dalam menangani cabaran-cabaran hasil dari penularan COVID-19 di negara ini dikemas kini dan akan berjalan sehingga 31 Disember 2021. Perincian lanjut mengenainya menyusul selepas ini. Teruskan bersama Berita Perdana. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah pun menggunakan titah perkenan bagi pengemaskinian langkah-langkah interim untuk mendukung beberapa sektor swasta tertentu dalam menangani cabaran-cabaran hasil dari penularan COVID-19 di negara ini. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua memaklumkan langkah-langkah interim itu berkuat kuasa pada 1 Ogos 2021 dan akan berjalan sehingga 31 Disember 2021. Pertama, penangguhan pembayaran atau deferment ke atas caruman TAP dan SCP bagi pekerja-pekerja tempatan yang berpendapatan RM1,500 Brunei sebulan dan ke bawah di sektor-sektor yang terjejas di dalam kategori perusahaan mikro, kecil dan sederhana ataupun PMKS, iaitu dengan jumlah pekerja yang tidak melebihi daripada 100 orang sehingga 31 hari bulan Disember 2021. Caruman oleh syarikat-syarikat akan dibayar terlebih dahulu oleh pihak kerajaan untuk memastikan bayaran dividen tahunan kepada pekerja-pekerja di sektor swasta tidak akan terjejas. Dalam pada itu, syarikat-syarikat terjejas adalah disarankan untuk menghadapkan permohonan kepada Tabung Amanah Pekerja ataupun TAP melalui email payments@tap.com.bn bagi mendapatkan kemudahan yang dimaksudkan. Syarikat-syarikat yang telah dibenarkan untuk membuat penangguhan pembayaran TAP dan SCP adalah dikehendaki membayar balik kepada pihak kerajaan dalam masa 1 tahun selepas tempur kemudahan ini berakhir. Kedua, memberikan subsidi pembayaran gaji sebanyak 25% kepada pekerja tempatan di PMKS yang mempunyai pekerja yang tidak melebihi daripada 100 orang dari 1 hari bulan Ogos hingga 31 hari bulan Disember 2021.
Pemberian subsidi ini adalah bertujuan untuk membantu meringankan beban kepada PMKS, khususnya kepada pekerja-pekerja tempatan yang menerima gaji pokok sebulan RM1,500 Brunei dan ke bawah, dan mencarum dengan tabung amanah pekerja. Selaras dengan objektif kerajaan untuk menghulurkan bantuan kepada mereka yang benar-benar memerlukan bantuan ini, dipohonkan kerjasama kepada syarikat-syarikat untuk menghadapkan borang permohonan yang telah lengkap diisikan melalui email kepada payments@tap.com.bn. Borang tersebut boleh dimuat turun melalui laman web www.tap.com.bn. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua lagi, kerajaan juga akan membiayai caruman SCP bagi membantu mereka yang bekerja sendiri yang terkesan dari wabak. Ketiga, kerajaan akan membiayai caruman SCP kepada golongan yang bekerja sendiri dalam tempoh yang dinyatakan tadi. Langkah ini adalah untuk membantu mereka yang bekerja sendiri yang terkesan dari wabak ini bagi memastikan mereka akan mempunyai perlindungan survivorship fund yang berterusan. Keempat, memberikan sekurang-kurangnya 30% diskaun ke atas kadar sewa bangunan kerajaan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana mengikut perusahaan yang terjejas. Ini adalah untuk membantu mengurangkan kos operasi kepada pengusaha yang dimaksudkan. Kelima, memberikan tax discount sebanyak 50% ke atas cukai pendapatan korporat bagi tahun taksiran 2022 kepada sektor yang terjejas. Ini adalah untuk membantu para peniaga yang sedang mengalami penurunan pendapatan semasa menularnya wabak ini. Dalam pada itu, untuk mendapatkan kemudahan ini, syarikat-syarikat adalah dikehendaki membuat filing mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan oleh bahagian hasil Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Keenam, memberikan 20% diskaun untuk bil-bil air dan elektrik ke atas syarikat-syarikat yang terjejas. Ketujuh, pengecualian sementara duty custom dan duty excise bagi produk-produk personal hygiene ataupun kebersihan diri hingga bulan Disember 2021. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua juga menggariskan Kementerian Kewangan dan Ekonomi bagi pihak Brunei Darussalam Central Bank BDCB dan Persatuan Bank-Bank Brunei melanjutkan beberapa langkah-langkah yang telah diumumkan tahun lepas sehingga 31 Disember 2021. Langkah-langkah yang dimaksudkan adalah dalam bentuk penangguhan pembayaran pokok pinjaman atau pembiayaan dan pengecualian bayaran dan charge. Untuk maklumat lanjut mengenai langkah-langkah berkenaan, orang ramai bolehlah menghubungi bank masing-masing atau menghubungi BDCB di talian 831-8388 atau melalui email info@bdcb.gov.bn. Dalam hubungan ini, pihak kerajaan masih menyediakan berbagai perkhidmatan untuk membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana dengan agensi-agensi berkenaan seperti Buy Local Produce Campaign,
penyediaan e-commerce platforms dari Darussalam Enterprise, inisiatif perbelanjaan sepanjang hayat ataupun lifelong learning, khususnya latihan-latihan upskilling dan reskilling dari Manpower Planning and Employment Council, Community for Brunei dari Bank Islam Brunei Darussalam, dan sebagainya. Ini termasuklah pelanjutan tempoh kontrak Perantis iReady disambung sehingga 31 hari bulan Disember 2021. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri dengan ini memaklumkan bahawa bermula esok Jumaat 13 Ogos 2021, tempoh masa beroperasi di pejabat secara fizikal ataupun work from office bagi semua kementerian dan agensi-agensi perkhidmatan awam dan badan-badan berkanun adalah sama seperti yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Ramadan. Perkara itu dikongsikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Di samping corporate social responsibility lain, iaitu BIBD Alaf, BIBD Seed, BIBD Catalyst dan BIBD Connects. Objektif Community for Brunei kali ini adalah untuk menyediakan digital platform bagi mengumpulkan sumbangan bagi badan-badan bukan kerajaan ataupun NGOs melalui digital platform Community for Brunei. Maaf, diulangi berita sebelumnya. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri dengan ini memaklumkan bahawa bermula esok Jumaat 13 Ogos 2021, tempoh masa beroperasi di pejabat secara fizikal ataupun work from office bagi semua kementerian dan agensi-agensi perkhidmatan awam dan badan-badan berkanun adalah sama seperti yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Ramadan. Perkara itu dikongsikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Usaha tambahan ini akan dapat mengurangkan perjalanan keluar masuk pejabat bagi mereka yang diperlukan bekerja di pejabat secara fizikal, yang mana akan mengurangkan lagi risiko jangkitan dan akan dapat memberikan perlindungan tambahan kepada para essential workers. Pengemaskinian tempoh bekerja ini merupakan usaha tambahan kepada kaedah-kaedah diperkenalkan di dalam Business Continuity Plan sehingga kini yang telah diaktifkan, khususnya pelaksanaan flexible working arrangement dengan kaedah blended work from home and work from office, serta mengurangkan keperluan tenaga kerja untuk hadir ke pejabat secara fizikal pada satu-satu masa. Langkah-langkah pengawalan yang disebutkan tadi adalah sementara sahaja sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Sebagai usaha berterusan dalam membendung penularan COVID-19, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua menyatakan BIBD berhasrat untuk mengaktifkan semula inisiatif Community for Brunei. Inisiatif tersebut merupakan salah satu daripada program tanggungjawab sosial korporat atau Corporate Social Responsibility BIBD. Di samping corporate social responsibility lain, iaitu BIBD Alaf, BIBD Seed, BIBD Catalyst dan BIBD Connects. Objektif Community for Brunei kali ini adalah untuk menyediakan digital platform bagi mengumpulkan sumbangan bagi badan-badan bukan kerajaan ataupun NGOs melalui digital platform Community for Brunei dalam usaha bagi mendukung pasukan perubatan barisan hadapan, frontliners, khususnya yang bertempat
di National Isolation Center di daerah Tutong dan juga beberapa pusat cawangan vaksinasi di seluruh negara dengan memberikan bekalan yang diperlukan seperti scrubs, makanan dan keperluan harian. Orang ramai yang mengunjungi digital platform ini juga akan dapat melihat mana-mana NGOs yang sedang mengumpulkan dana sumbangan, di mana dana sumbangan ini akan disalurkan dan jumlah yang diperlukan bagi NGO untuk mencapai matlamat sumbangan mereka. Memudahkan orang ramai untuk mendaftar sebagai sukarelawan untuk turut serta berganding bahu menyokong bakti dengan mengikuti pertubuhan NGOs seperti Sukarelawan Belia COVID-19 dan Brunei Red Crescent Society, pada mana di antara inisiatif NGO ini adalah seperti pembahagian makanan dan sungkup muka kepada golongan yang kurang bernasib baik dan juga kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Mendukung usaha Kementerian Kesihatan melalui kempen vaksinasi Keep Brunei COVID Safe dengan meningkatkan kesedaran dan menggalakkan orang ramai untuk menerima suntikan vaksin dan membantu PMKS yang berhasrat untuk menjadi vendor di dalam virtual marketplace dan meneruskan perniagaan mereka secara virtual demi keselamatan pekerja dan pelanggan serta kelangsungan perniagaan mereka. Sementara itu, beberapa langkah diambil dalam memelihara kesejahteraan petugas barisan hadapan, kapasiti di Pusat Pengasingan Kebangsaan, persediaan negara dalam menangani gelombang kedua dan saranan kepada syarikat-syarikat tempatan yang terjejas. Menteri Kesihatan menasihatkan orang ramai untuk bersabar ketika hendak mendapatkan suntikan vaksin dan proses ujian swab, memandangkan jumlah yang ingin mendapatkan perkhidmatan begitu tinggi. Mengenai jumlah petugas barisan hadapan yang diperlukan, Yang Berhormat menjelaskan lebih ramai khidmat sukarelawan kesihatan diperlukan memandangkan situasi pandemik ketiga ini. Kementerian Kesihatan juga akan memindahkan kes-kes aktif yang mempunyai simptom ringan ke tempat lain jika kapasiti Pusat Pengasingan Kebangsaan penuh. Dalam menangani gelombang kedua jangkitan, beberapa persediaan telah dilakukan oleh kerajaan dan kerjasama semua pihak adalah amat penting pada ketiga ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua semasa sesi soal jawab mengongsikan hasil kutipan COVID-19 Relief Fund setakat pukul 4 petang tadi melebihi RM77,000. Mengulas mengenai syarikat-syarikat tempatan yang terjejas, Yang Berhormat menasihatkan agar syarikat-syarikat terus mengekalkan para pekerja mereka. Kementerian Kesihatan telah menerima sumbangan dari pihak-pihak penderma dalam membantu pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, khususnya Kementerian Kesihatan dalam sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Yang dimuliakan Pihin Kapitan Lela Diraja Datuk Paduka Goh King Chin menyerahkan sumbangan cek bernilai RM300,000. Sementara itu, Hua Ho Group of Companies menyerahkan sumbangan cek bernilai RM300,000. Orang ramai yang ingin membuat sebarang sumbangan bolehlah berhubung terus dengan Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan atau MOH Emergency Operation Center. Auda ingin kekal aktif pada masa yang mencabar ini. Auda tidak perlu bimbang kerana sebilangan jurulatih kecergasan tempatan ada jawapannya. Ikuti laporannya bersama kru RTB Mojo.
Walaupun tidak dapat melakukan kegiatan fizikal di luar rumah seperti lazimnya disebabkan penularan wabak COVID-19, namun setiap individu masih boleh kekal aktif di dalam rumah. Menurut 2 orang jurulatih kecergasan tempatan, berdasarkan pengalaman lalu, mereka masih boleh memberikan sesi latihan kecergasan dalam keadaan berbeza, iaitu melalui dalam talian. This time, for me, I'm more prepared, and then I know what to do, and I know what to expect. Macam mana caranya untuk menghandle this situation, because during that time, masa first COVID itu, I revisit, I reanalyze, and I relearn everything. Then I actually know what to do already. Not much different, but kalau dulu, we don't know how to react. Macam everyone is looking for an example. Macam mana orang luar negeri buat lah, kalau macam mana kan bekerja as a trainer. So they have some sort of ideas like online video live streaming and this. Menurut kedua-dua jurulatih kecergasan ini lagi, kemajuan teknologi membantu memudahkan mereka meneruskan sesi latihan. In online platform, kira ramai pelanggan, so not too bad lah. I'm quite happy. And then yesterday, 26 participants. So alhamdulillah, the sambutan not too bad. Yeah, I will give them a program, what sorts of program they want, like macam strength ataupun weight loss ataupun combat sports. I can give them apa yang dapat diorang buat lah. Meskipun dalam keadaan sedikit mencabar ketika ini, namun ia tidak bererti Auda tidak boleh kekal aktif dan sihat setiap hari. Auda masih boleh melakukannya di rumah. Kekal aktif, hidup sehat. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTV. Stay at home, be safe. Teranah-teranah di rumah and be safe. Sebagai langkah berjaga-jaga dan seterusnya membantu kerajaan dalam mengawal penularan wabak COVID-19 di negara ini, Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Hal Ehwal Masjid memaklumkan mana-mana pihak yang berhajat untuk menyempurnakan jenazah biasa, iaitu bukan dari pesakit COVID-19, boleh dilaksanakan di beberapa masjid terpilih seluruh negara. Dalam pada itu, berikutan larangan perkumpulan ramai yang dihadkan oleh Kementerian Kesihatan, kaum keluarga yang akan menghadiri acara penyempurnaan di masjid dan seterusnya pengebumian jenazah hendaklah mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan dari terjadinya jangkitan. Antaranya adalah hanya kaum keluarga terdekat sahaja dan tidak melebihi 15 orang untuk menghadiri acara tersebut, tertakluk kepada sebarang perubahan dan mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Tempat atau ruang untuk menunaikan sembahyang jenazah adalah di ruang legar atau di tempat yang bersesuaian, iaitu tidak dibenarkan di dalam Dewan Sembahyang. Sementara itu, waktu operasi bagi ujian swab di Kompleks Sukan Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha adalah pada setiap hari mulai 7 pagi hingga 2 pagi. Ujian swab di Kompleks Sukan Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha
setiap hari 7 pagi hingga 2 pagi. Orang ramai yang akan mendapatkan ujian swab dikehendaki untuk mengisi borang dan dinasihatkan dan mengamalkan penjarakan sosial semasa berada di pusat ujian swab. Sebagai mempertingkatkan langkah-langkah pencegahan bagi melindungi kaki tangan dan pesakit-pesakit yang berkunjung ke klinik-klinik pergigian, semua rawatan pergigian dan perjanjian di semua lokasi perkhidmatan kini ditangguhkan dan hanya rawatan-rawatan pergigian kecemasan tertentu akan diberikan. Sementara itu, beberapa lokasi klinik pergigian kini diubah dan dipindahkan sementara sehingga ke satu tarikh yang akan diumumkan kemudian. Merujuk kepada siaran akhbar Jabatan Buruh pada 10 Ogos 2021 mengenai dengan jenis perkhidmatan dan waktu perkhidmatan di keempat-empat daerah, Jabatan Buruh dalam pada itu mengemaskini dan memaklumkan kepada orang ramai semua perkhidmatan kaunter di keempat-empat daerah akan ditutup buat sementara waktu sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Manakala perkhidmatan pembayaran secara tunai hanya dilaksanakan secara temu janji dan pemohon dinasihatkan untuk menghubungi bahagian kewangan terlebih dahulu sebelum mengunjungi Ibu Pejabat Jabatan Buruh dan cawangan-cawangannya. Permohonan dan perkhidmatan-perkhidmatan jabatan bolehlah dimasukkan ke dalam peti permohonan Dropbox yang disediakan di ruang legar Jabatan Buruh dan cawangan-cawangannya. Waktu penghantaran permohonan adalah bermula dari jam 8 pagi hingga 11 pagi pada Isnin hingga Khamis dan Sabtu. Tata cara menghadapkan dan mengambil keputusan permohonan di Jabatan Buruh bolehlah diperoleh di laman sesawang Jabatan Buruh di www.labor.gov.pn. Pemohon dikehendaki melengkapkan permohonan dan memberikan alamat email dan nombor telefon bimbit dengan betul bagi kelancaran permohonan. Sebarang pertanyaan hubungi talian Jabatan Buruh atau melalui email seperti yang tertera. Sebagai sokongan kepada usaha Kementerian Kesihatan dalam mencegah penularan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Bank Islam Brunei Darussalam BIBD memaklumkan sumbangan COVID-19 Relief Fund boleh dibuat melalui pelbagai kaedah pembayaran digital. Pelanggan BIBD boleh mengimbas kod QR melalui BIBD NextGen Wallet untuk menyumbang melalui BIBD QuickPay. Pelanggan juga boleh menggunakan fungsi derma dalam aplikasi mobile BIBD NextGen Wallet. Sumbangan juga boleh dibuat melalui BIBD NextGen Online dan BIBD BizNet. Sumbangan yang dibuat akan terus masuk ke dalam COVID-19 Relief Fund tanpa perlu memasukkan nombor akaun. Manakala pelanggan Progressive Pay pula boleh menyalurkan sumbangan menggunakan kod QR untuk menderma terus dari aplikasi Progressive Pay. Berikutan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Pasukan polis di Raja Brunei memaklumkan mengenai penutupan sementara perkhidmatan-perkhidmatannya sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Sebarang permohonan, aduan atau pertanyaan bolehlah menghubungi ke talian telefon seperti yang tertera.
Sementara itu, bagi pengurusan sebut harga, tawaran jualan lelong boleh melayari laman sesawang Pasukan Polis di Raja Brunei dan sebarang aduan dan pertanyaan hubungi talian atau email seperti tertera. Manakala permohonan membaharui pas keselamatan badan bagi premis kerajaan boleh membaharui secara dalam talian dan akan dimaklumkan tarikh dan waktu serah bagi pas lama atau baharu lebih awal dengan menggunakan kaedah pandu lalu nanti. Pengambilan pelajar baharu peringkat menengah tahun 7 Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah bagi sesi 1443 Hijrah 2022 Masihi yang dibukakan bermula 14 Jun 2021 hingga 11 Ogos 2021 Masihi telah dilanjutkan sehingga 25 Ogos 2021. Borang permohonan bolehlah diperolehi di Pejabat Pentadbiran Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah atau dimuat turun melalui laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Agama iaitu www.kheu.gov.pn. Borang yang lengkap diisi hendaklah dikembalikan ke Pejabat Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah, Simpang 175, Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Soleha Bandar Seri Begawan tidak lewat 25 Ogos 2021 semasa waktu pejabat, iaitu dari pukul 8 pagi hingga 12.30 hari dan dari 2 petang hingga 4 petang. Untuk keterangan lanjut hubungi talian 2222 090 atau 2222 093 atau 2222 096 sambungan 206 230 dan 234.